الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi. Yang kedua, kita dapat laksana ataupun tunai satu tugasan kita kepada saudara kita yang telah meninggal, iaitu pada hari solat jenazah kepada dia. Kita doalah moga-moga Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah Subhanahu wa taala tempatkan roh dia bersama yang soleh insya-Allah. Untuk pagi ini tuan semua, saya nak bawa satu tajuk yang berkaitan dengan apa dia ni kelebihan ataupun apa yang sepatut kita lakukan pada bulan Syaban. Tajuk ni boleh jadi saya dah bicara pada tahun lepas, tapi tak apalah, kita perangat balik. Kebetulan kita sekarang berada dalam bulan Syaban, bulan dia panggil musim beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tuan-tuan semua insya-Allah kita akan tengok lepas ni bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun budaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sapa saja bulan Syaban. Dan kata lain, bulan Syaban adalah bulan yang paling dekat dengan Ramadan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tibanya bulan yang begitu agung, bulan yang begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat persiapan yang begitu rapi semasa berada pada bulan Syaban. Kita begitu tuan-tuan semua, kita nak buat gapo semua mesti ada persiapan lah. Orang nak main bola, dia tak main selalu, dia ada buat latihan ke gapo semua. Mungkin orang nak mula-mula lari ke gapo semua, di sana dia ada buat latihan. Dan saya rasa insya-Allah kita akan tengok bagaimana persiapan latihan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban. Dan kita harap insya-Allah semoga amalan Nabi ni, latihan Nabi insya-Allah menjadi juga amalan kita. Sebab apa yang Nabi buat adalah contoh teladan kepada kita. Tentu semua kalau kita perhatilah kepada apa dia ni, kedudukan ataupun kemuliaan bulan Syaban ni. Di sana kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengikut riwayat mengatakan wa kana ahab as-shaum ilaihi min Sya'ban. Antara perkara yang sangat-sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban ialah ibadat puasa. Banyak-banyak perkara dalam Islam ibadat dan semua, ibadat ni banyak perkara. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil tumpu pada satu ibadat yang cukup bernilai. Kalau semaya kemungkinan hanya sekadar 10 minit ataupun 15 minit, 20 minit. Tapi ibadat puasa ni memang satu ibadat sepanjang masa, akan nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok tuan-tuan semua, kalau kita puasa, start daripada pagi siapa kita buka, start daripada kita bersahur siapa kita buka, itu semua nilai-nilai tambah atau pahala akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca Quran boleh jadi tak ada, baca Quran 10 jam sekali baca ni kan ada sini tak ada dah. Setengah jam tu kita rasa dah rasa tak erat dah. Kan? Begitulah tuan-tuan semua, dalam bulan Syaban ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pilih satu amalan yang nilai yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa dia ni, ibadat puasa. Kalau kita perhati kepada apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah ni dia duduk dengan Nabi, kemudian dia duduk perhati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam kehidupan. Maknanya Nabi adalah tempat tumpuan kepada pemerhatian sahabat-sahabat. Sebab Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi adalah contoh
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi adalah contoh baik kepada manusia dalam segala aspek. Di segi apa dia, sama ada benda tu kecil atau benda besar, sama ada di segi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun hubungan dengan masyarakat, Nabi adalah contoh yang terbaik bagi manusia. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam hidup dia perhati semua. Dia nak supaya budaya hidup Nabi ni menjadi budaya hidup dia orang. Maka di antara pengamatan yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, itu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah satu perubahan sikap, perubahan amal yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Syaban, di mana katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aktsara min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu, wa fi riwayatin kana yasumu Sya'ban illa qalila, muttafaqun alaih. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim tuan-tuan semua, di mana Aisyah dia kongsi satu pengamatan yang dilakukan oleh dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia tengok Rasulullah ni banyak sangat puasa pada bulan Syaban. Kan, puasa terlalu banyak sangat pada bulan Syaban, sehingga ada riwayat mengatakan keseluruhan, dan ada riwayat lain mengatakan kebanyakan hari pada bulan Syaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadat puasa. Ini tentu semua Rasulullah sebagai kasih kita lah. Sebab itulah ulama dia sebut, apabila kita kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sepatutlah kita jadikan budaya kekasih kita ni kita guna dalam kehidupan kita. Semua kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tanya orang tak ada, orang curi pun kasih walaupun hidup dia curi. Orang yang tak semaya kalau sebut Nabi dia kasih. Tapi kasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu untuk bukti kasih kita benar-benar kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antaranya ialah kita cuba budayakan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasih kita. Oleh kerana puasa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban bukan hanya sekadar diamati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi benar ni dilihat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maknanya boleh jadi kalau kita agak nampak hari Khamis ni, apa dia ni hari bulan Syaban, kalau hari lain makan ke puasa bulan lain ke, tengok hari bulan Syaban nak sahabat-sahabat tengok memang Rasulullah puasa lah. Maka oleh kerana benda ni benda yang luar biasa daripada bulan lain, maka kita pun akan tanya apa dia masalah ataupun apa rahsia dan sebagainya. Kalau ke mana, kan? Maka tuan-tuan semua, dia pun kalau mengikut satu riwayat mengatakan, riwayat daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, di mana hadis ni diriwayat oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Usamah apabila dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa dia ni puasa banyak atau perubahan lain macam kalau banding bulan lain dari segi ibadat puasa lah, maka dia pun tuan-tuan semua kita tanya sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sepatut berlaku di kalangan kita lah. Bila kita nampak gapo-gapo semua, kita kena tanya tu dia lah, masalah gapo dan sebagainya. Kita tak, kadang-kadang kita tengok kita ngumpak di belakang gini-gini kan, boleh jadi ada masalah dan sebagainya, boleh jadi ada hikmah ataupun rahsia dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua, apabila apa dia ni marilah apa dia ni Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, lama dia boleh jadi dak perhatilah. Maka dia pun tanya satu soalan, kata dia, Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasum min Sya'ban. Kata Rasulullah, kata dia, sepanjang pengamatan dia lah, dia tengok Rasulullah ni, ya Rasulullah, engkau apa dia puasa bulan ni lebih kalau banding puasa bulan-bulan lain. Dah, ini satu pemerhatian dia lah. Maka sekali dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, ya mau tengok Ramadan Syaban ni banyak sekali engkau ya Rasulullah puasa kalau banding dengan bulan-bulan lain. Itu satu persoalan yang dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jawab tuan-tuan semua, Nabi jawab apa dua perkara Nabi jawab. Kenapa perkara rahsia ataupun hikmah di sebalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia puasa banyak pada bulan Syaban. Antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua ialah Nabi kata, zaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan.
Jawapan pertama ialah tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Nabi kata bulan Syaban ni bulan orang lala. Bulan antara Rajab dengan Ramadan ni tengah-tengah ramai galik. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebiar makna dalam keadaan galik itu Nabi isi apa dia ni benda-benda yang merupakan amal soleh atau perkara diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Islam tuan-tuan semua, masa-masa gini kita diminta supaya isi, kemudian apa dia ni diberi pahala yang betul besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama-ulama dulu dicuba sempurnakan, dicuba isi antara waktu maghrib dan waktu isya. Tengah-tengah tu biasa kadang-kadang galik orang. Sebab tu orang dulu salafus soleh dia cuba penuhkan masa-masa tersebut dengan amal soleh. Dan satu lagi tuan-tuan semua, kalau kita tengok di segi sembahyang tahajud lah. Kenapa tuan-tuan semua sembahyang tahajud ni jadi satu benda yang pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala atau kita berqiyam? Sebab masa ni memang galik lah, memang confirm galik. Balik tidur lah, balik gapo semua. Maka pengisian pada masa awal galik itu semua satu pengisian yang cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Islam kita perhati kepada hadis-hadis Nabi lah, banyak sekali kelebihan-kelebihan orang yang dapat menghidupkan waktu malam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana orang lain lala, orang lain galik dengan tidur dan sebagainya, maka dia boleh bangun daripada tempat tidur untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu semua di antara tujuan yang pertama yang Nabi kata, antara rahsia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sangat ibadat puasa. Sebab apa? Sebab kata dia ramai sangat orang galik di antara Rajab dan Syaban. Yang kedua pula tuan-tuan semua, di antara alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi kata wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Yang kedua kata dia, bulan ni adalah bulan di mana Allah Taala angkat amalan-amalan manusia ni, apa dia ni, di mana bulan ni dikatakan amalan, di mana apa dia ni amalan-amalan manusia diangkat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata lain tuan-tuan semua, biasa kalau kita khijah kat seolah setahun sekali itu kita persembahkan amalan kita atau khijah-khijah kita atau kejayaan kita kepada bos dan sebagainya. Maka seolah-olah tuan-tuan semua, bulan Syaban, bulan kita sembah segala amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Seolah-olah maknanya kita telah menyembah ataupun kita cuba paparkan segala amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bulan ni. Yang kedua pula apa yang disebut sebagai turfa'ul amal, yang Allah Taala angkat apa dia ni doa, apa dia amalan-amalan tu, satu petanda maknanya amalan kita akan apabila diangkat maknanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tuan-tuan semua, apabila Nabi sebut gitu, Nabi kata di akhir hadis, Nabi kata fa uhibbu ay yurfa amali wa ana shaimun. Aku nak supaya apa dia ni amalan aku diangkat kepada Allah Taala sedangkan aku dalam keadaan puasa. Nabi tak say maknanya orang maknanya dalam keadaan apa malu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba orang lain apa dia nak, orang lain ada segala amalan dia naik kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba apa dia ni tak ada apa satu kita, kan? Sebab itulah saya rasa kita lebih malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bagaimana? Nabi ni memang kehidupan adalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak say maknanya dalam keadaan kosong amalan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata, aku nak kalau boleh semasa amalan aku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan aku menjalani ibadat puasa. Itulah tuan-tuan semua di antara dua sebab ataupun dua rahsia yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebenarnya apa dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tukuh lumus untuk melaksanakan satu ibadat yang cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa dia ni, iaitu ibadat puasa. Dan ada juga di kalangan ulama tuan-tuan semua, dia sebut di antara rahsia juga Nabi ni banyak puasa ialah Nabi nak bagi semangat kepada isteri-isteri dia lah untuk melaksanakan qada puasa. Sebab boleh jadi tuan-tuan semua, masa banyak sebelum ni banyak isteri-isteri Nabi nak khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, peluang untuk nak qada puasa tu boleh jadi kurang sikit. Maka boleh Syaban ni kita terpaksalah kena qada sebelum tibanya bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua, Nabi ni maka dia bagi semangat pada isteri dia lah. Tak, maknanya tolong sama-sama support dia orang. Tolong bagi semangat pada isteri supaya dapat memenuhi ataupun dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak, mesranya Nabi sampai gitu tuan-tuan. Kita ni ada kau lagu dalam hidup kita. Ya, kita cuba apa dia ni bagi semangat kepada isteri kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Betullah tu semua kali kita perhatilah kepada kehidupan Nabi ni. Nabi kita apabila dia ibadat pun tuan-tuan semua, dia bukan seorang lah. Dia cuba bawa bersama isteri dia sebagainya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah dengar kisah bagaimana Nabi pada bulan Ramadan. Kan? Nabi di akhir Ramadan aiqadha ahlahu. Nabi akan kejut isteri dia untuk sama-sama beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betullah saya rasa tuan-tuan semua, mesra sebenarnya kalau kita boleh puasa sekali. Tak. Kalau puasa seorang ni kadang-kadang gitu yalah. Macam kita, isteri kita tak puasa, anak tak puasa, kadang-kadang payah juga nak lawan tu. Dia sejah tak boleh, dia memakai belakang ke mana. Isteri pun gitu juga. Tak. Kalau tak parok dia jadi tak puasa dah, kalau tengok suami dia kadang makan, semua minum, semua dan sebagainya. Maknanya kalau kita pakat dah tu semua untuk beribadat, saya rasa ini satu benda yang cukup semangatlah. Sebab itulah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak puasa pada bulan Syaban adalah antaranya ialah untuk bagi support kepada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita pun gitulah tuan-tuan semua kalau boleh kan, gitulah. Atau ni pun ada kadang-kadang bawa isteri pakat mari dengan mengajar kalau ke mana, bawa isteri pakat beribadat kepada Allah Taala. Cuma kita ni orang Melayu kita ni kadang-kadang sungguh-sungguh oranglah, dia tak suka sangat. Tak, tapi kalau pergi bilion, kalau pergi tempat supermarket, pergi KL tu suka sangat kalau bagi dengan bini kalau ke mana. Tapi untuk membina ibadah, bina semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni kadang-kadang benda tu yang berlaku. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa dalam kisah saya sebut tadi, dalam bulan Syaban dikatakan apa dia ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa banyak sangat, antaranya ialah kerana support atau bagi semangat kepada isteri-isteri dia yang qada puasa pada masa bulan Syaban. Tuan-tuan semua, ini antara apa dia ni, dia panggil apa, mulianya Syaban ni sampai peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cari masa memang gitulah tuan-tuan semua, banyak dia melaksanakan ibadat puasa. Dan kalau kita perhati juga pada bulan Ramadan, pada bulan Syaban tuan-tuan semua, antara benda istimewa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang yang orang yang berada pada bulan Syaban ialah keampunan. Kan? Keampunan ni cuma kita tak biasa tak bicara sama dah, satu benda yang sangat-sangat perlu dalam kehidupan manusia. Keampunan daripada Allah Taala. Nabi pun gitu, dalam semua kadang-kadang doa tak ada semua minta keampunan daripada Allah Taala. Sebab keampunan itu tuan semua dia adalah kemuncak kepada apa dia ada kunci kepada segala-galanya. Manusia ni apabila diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka diri dia akan dikasihi oleh Tuhan. Maka Allah Taala kasih ke dia, maka dengan sendiri benda-benda lain, rahmat, nikmat dan sebagainya akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara benda penting, hadiah yang paling penting disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua pada bulan Syaban ialah antaranya ialah keampunan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata yattali'u Allahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua, Nabi bersabda, Nabi kata Allah Taala tengok pada makhluk dia pada malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Maknanya Nisfu Sya'ban Allah Taala memang Allah Taala perhati semua dah. Cuma spesialnya apa dia tuan-tuan semua pada malam Nisfu Sya'ban. Kan malam ni tuan-tuan semua, kalau mengikut riwayat ni mengatakan apa dia istimewanya malam Nisfu Sya'ban. Iaitu katanya riwayat ni mengatakan fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah Taala ampun dosa-dosa manusia. Kan? Sebab itulah kita ambil peluang lah tuan-tuan semua beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keampunan ni bukan saja kita dak, kita kena usaha juga. Habis-habis daknya ialah kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu benda yang cukup istimewa tuan-tuan. Allah maknanya satu perkara yang ditawar khusus pada malam Nisfu Sya'ban ini ialah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mengikut riwayat ni makna semua orang akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kecuali dua orang yang tak dapat keampunan. Ada juga maknanya ramai-ramai manusia ni Tuhan tak layan dua orang ni. Kan, dua kumpulan ataupun dua golongan manusia ini. Okay, kita cuba tengok siapa tuan-tuan semua, kita bimbang takut kita termasuk dalam dua golongan ni lah. Dua orang ni makna walaupun di sana Allah Taala sebar keampunan kepada semua, tapi rupa-rupanya dua golongan ni kesalahan yang begitu teruk sangat sehingga Allah SWT hijab, Allah Taala sekat dia daripada mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ini cuba kita tengok siapa. Yang pertama sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah li musyrikin. Yang pertama sekali orang tak dapat keampunan ni adalah orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Syirik ni tak ada lah, kesilapan yang begitu besar sekali lah. Dalam Islam maknanya syirik adalah ranking yang pertama sekali, dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut senarai apa dosa paling besar sekali ialah dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah syirik ni kena pakat-pakat jagalah. Cuma orang ni kalau sebut syirik dia ingat kata apa dia ni semua berhala lah. Semua berhala sebahagian daripada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membesarkan maknanya makhluk lain selain daripada Allah Taala. Dan benda ni juga tuan-tuan boleh berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, kita yakin benda lain lebih hebat lagi. Kita yakin maknanya rezeki orang lain lebih kuatlah daripada apa, lebih apa dia ni tak percaya tentang rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih percaya benda lain yang beri manfaat, percaya benda lain yang beri mudarat, itu semua adalah termasuk dalam kategori syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang macam ni tuan-tuan semua, sebab tak siapa tengok dalam hadis ni, memang siapa satu tak ada chance ke abu untuk mendapat keampunan daripada Allah Taala. Sedangkan kesalahan lain tuan-tuan semua, maknanya ada ruang yang begitu banyak sekali untuk dapat keampunan. Tapi kalau syirik sebutir tak boleh. Okay. Yang kedua pula ialah antara senara orang yang tak dapat keampunan apa dia ni pada hari kiamat, pada malam Lailatul nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban tuan-tuan semua ialah orang yang berbalah. Musyahidin orang yang berbalah. Islam ni kalau bunyi balah kat memang cukup-cukup tak kenal lah. Kan? Sebab itulah tuan-tuan semua, balah-balah ni dia bukan budaya hidup kita sebagai seorang Muslim. Kan? Tapi orang Melayu dia pergi bagai-bagai gini. Siapa Afrika kadang-kadang dia cuba turun balah ni kepada anak dia. Sepatut dia mewarisi amal soleh kepada anak dia, warisi ilmu dan sebagainya. Tapi dia pesan kepada anak dia sebelum dia mati, siapa berikat wasiat dengan baik engkau ni. Kadang-kadang siapa gitu. Dah banyaklah ni saya tengok kadang-kadang. Kan? Dah lah dia balah dengan orang, sikap dia tak betul. Dia cuba nak mewarisi benda gini kepada anak dia. Kena ingat tuan-tuan semua, balah ni adalah satu kesalahan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ni tak dapat keampunan. Kalau tengok dalam hadis-hadis lain, kan, di antara apa dia ni, orang yang Allah Taala tak terima doa ialah orang yang balah. Kalau mengikut satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata antara senarai orang yang Allah Taala tak terima doa ialah al-akhwan mutasarri'an, iaitu dua adik-beradik ataupun dua saudara yang balah. Sebab tu letak seru perah sangatlah. Sebab tu dalam Islam tuan-tuan semua, orang yang mula-mula baik adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Sebab apa tuan-tuan semua, saya nak sebut sekali, saya lupa sebut soalan tadi lah. Siapa peringkat syurga pun tak boleh masuk kalau orang balah ni. Syurga tak boleh masuk orang balah ni. Sebab ada satu riwayat Nabi SAW sebut mana akhirat dan satu kumpulan manusia telah masuk syurga. Tuhan kata dia baik dulu baru dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada disebut tuan-tuan semua, la yadkhul jannah qati'ar rahim, tak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala orang yang putus hubungan silaturahim. Maknanya balah lah. Banyaklah kalau kita cuba senara apa dia ni, kesalahan-kesalahan ataupun hukuman-hukuman orang balah dalam hadis Nabi ke dalam Quran tuan-tuan semua, banyak sangat Allah Ta'ala sebut kadang-kadang gini, kadang-kadang gini, kadang-kadang ceritanya barang balah ni satu barang yang cukup tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kembali kepada saya sebut tadi, dalam Islam tak boleh balah lebih daripada 3 haram, maknanya kita balah lebih daripada 3 hari. Sebab apa Nabi sebut 3 hari, kadang-kadang kita apabila mari tak kena, kadang-kadang mari tak sedap kan, hari tamu, hari kedua, kalau lebih daripada 3 hari itu bukan dia dah, tu ada benda lain dah tu. Sebab tu dalam hadis sebut tidak halal bagi seorang Muslim, dia tidak segur tak siapa dan saudara dia, mana tidak halal atau perkataan yang haram lah. Sebab itulah kembali kepada saya sebut tadi, maknanya orang yang paling mulia, paling comel di segi orang balah ni adalah orang yang mula-mula bagi salam atau orang mula-mula tegur gitu. Kan, kita kadang-kadang patah lari apabila balah ni kena tengok siapa tegur dulu, dia kata dia. Kadang-kadang gitu berlaku. Ni amalan-amalan bukan amalan Islam ni. Tak, kalau ke mana kan ada setengah masyarakat kita kadang tengok tak apa, kau nak tengok apa dia nak tegur kau kadang. Ada gitu tak? Ataupun kadang-kadang dia sahur pula apabila orang baik balah dia, orang kita tegur dia bagi salah kita. Dia cerita ke orang lain kedai kopi pula, oh kawan hari ni dia mari minta maaf kawan, dia kata. Dia bagi dia sahur bagi dia kerana orang tunduk ke dia. Tapi dia tak khabar dari segi Islam tuan-tuan semua, orang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang mula baik. Sebab tu dalam Islam tuan-tuan semua, kalau di antara paling baik sekali ialah kita baik dengan orang yang putus hubungan dengan kita.
Katakanlah pok saudara tak ada gigi yang kita pergi jalan dengan dia. Kalau gimana? Tapi payah belaka barang ni. Tapi nak cerita ni terbaik dalam Islam. Tak, kalau adik-beradik balah kita pergi jumpa. Dia belaklah masa dia tak setegur tu dia punya pasal. Yang penting kita telah melaksanakan satu tugasan kita, iaitu islah ataupun kata baik, kerana ini adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan ini arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada jenis manusia gitu. Kita nak baik dengan dia, tegur ke apa tak apa, dah adab gitulah. Tak apa, tu dia dengan Tuhan punya pasal. Yang penting kita telah selamat di kita daripada kesalahan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan semua. Sebab tu dalam Islam sebenarnya, Islam dia jaga apa dia? Ajar saudara ni bukan untuk kita balah. Saudara ni kalau boleh kita minta keampunan kepada Allah Taala. Di samping doa yang kita minta kepada Tuhan, ya Allah ampunilah dosa aku, maka sama-sama kita doa juga kepada saudara kita. Ini antara doa yang diajar dalam Quran lah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kan? Dalam apa dia? Macam kita tadi lah, kita semaya jenazah, kita doa untuk saudara kita. Islam dia ajar mana di samping kita doa untuk kita tu, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa hamba. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna, kepada saudara kita yang telah pergi dan sebagainya. Itu antara benda yang Islam ajar tu. Sebab tu dalam doa kita kepada Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami' wa warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala ampun dosa saudara kita dan sebagainya. Sebab tu berlaku macam itulah tuan-tuan. Sebab itulah saya selalu sebut kepada orang-orang yang suka balah ke apa semua ni, sebelum gapo-gapo selesai lah, kita beri mata ke Allah Ta'ala ambil nyawa bila-bila masa. Sebab kematian ni dia boleh berlaku bila-bila masa. Saya difahamkan khasat ni pun orang muda ke bagaimana. Tak, maknanya kematian ni bukan orang tua, bukan orang sakit dah lah. Dia akan berlaku bila-bila masa, sampainya ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah tuan-tuan semua, di antara benda yang paling besar yang sepatut kita selesai adalah masalah balah ke apa, masalah balah sah, antara benda yang kita kena selesai. Yang kedua ialah masalah hutang, mana kita berbicara sama lah. Ini antara dua perkara yang sangat-sangat penting kita selesai sebelum kita meninggal dunia. Nah, sebab itulah tuan-tuan semua, saya dah sebut tadi, maknanya Allah Ta'ala bagi ruang untuk bagi keampunan kepada manusia, khususnya dalam bulan Syaban ni, antara ilah malam nisbu Syaban dikatakan, maka semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa dia ni, kecuali orang-orang yang orang yang musyrik ataupun orang yang balah. Kemudian tuan-tuan semua, kita perhatilah, saya dah sebut tadi, Nabi dia membudayakan amalan pada bulan Syaban, khususnya amalan puasa lah. Amalan sunat ni tuan-tuan semua, amalan sunat tak kira puasa ke apa semua, cuma Nabi pilih ibadat puasa di antara benda yang paling menonjol sekali lah, di samping ibadat-ibadat lain. Kenapa tuan-tuan semua, Islam ni sangat-sangat galak supaya kita ni buat amalan-amalan selain daripada amalan fardu. Okay? Kalau kita perhatilah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi cerita tentang sifat waliullah, sifat wali Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan semua, antara sifat dia ialah dia suka apa dia ni buat amalan sunat. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa dia ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ni hadis kursi tuan-tuan semua. Allah Subhanahu Wa Taala kata, apa dia hamba aku sentiasa mengabdikan diri kepada aku dengan melakukan amalan-amalan sunat hatta uhibbahu, sehingga Tuhan kata aku kasih kepada dia. Dan kata lain, amalan sunat dan tuan semua yang kita buat, dia adalah kunci pada mahabbatillah, kunci kepada apa dia ni, Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita. Sebab itulah kalau kita nak Allah Taala kasih ni tuan-tuan semua, di antara kuncinya adalah kita perbanyakkan buat amal-amal sunat, antaranya puasa sunat dan sebagainya. Sebab itulah apabila siapa kemuncak Allah Ta'ala kasih ni tuan-tuan semua, kalau mengikut riwayat ni, dia sambungan daripada riwayat ni, apabila siapa dah apa ni tahap Tuhan kasih kita ni, maka Tuhan akan jaga habis kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga telinga mata kita daripada benda-benda tak molek. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga telinga kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga tangan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga kita dan sebagainya. Kata lain, maknanya kehidupan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kita sapa satu peringkat orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih. Cuma ni saya sebut tadilah tuan-tuan semua, maknanya amalan sunat antara amalan kunci pada kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dan apabila siapa gitu tuan-tuan semua, siapa peringkat kita boleh jaga diri kita,
Maka riwayat tambahan mengatakan nak minta gapo Tuhan bagi berlaku. Nak minta gapo Allah Taala akan layar dia. Nak minta Allah Taala jauh daripada gapo Allah Taala juga akan jauh daripada perkara yang tidak diingini. Inilah tuan-tuan semua apa dia kemuncak apabila satu orang atau apa dia ni dia dapat apa dia ni keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia dapat gapo dia dapat apa dia ni dia dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, ada pembincangan di kalangan ulama. Sebab gapo sebenarnya apa dia ni bulan Syaban ni pahala banyak sangat. Kita apa dia ni kita buat amalan-amalan sunat ni. Katanya ulama kata dia, inna afdala at-tatawwu'i ma kana qariban min Ramadan qablahu wa ba'dahu. Ulama dia sebut berdasarkan kepada spesialnya apa dia bulan Syaban ni, Nabi bagi tumpuan lebih dan sebagainya. Tuan-tuan semua, katanya ulama sesungguhnya seafdal amalan sunat ialah amalan yang dibuat berhampiran dengan bulan Ramadan. Sama ada awal contoh bulan Syaban ataupun sama ada apa dia lepas Syaban iaitu bulan Syawal. Maknanya amalan-amalan yang berada di sekitar bulan Syaban kalau kita buat amalan sunat adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah saya rasa tak heranlah kenapa Nabi tunjuk ajar kita dalam bulan Syaban ni Nabi banyak beribadat apa dia ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada kata-kata ulama lah. Ulama dia buat satu perumpamaan tentang mulianya bulan Syaban ni. Di sana saya ambil beberapa kata-kata daripada ulama orang salafus soleh. Antara satu orang nama dia Abu Bakar Al-Balkhi, Ar-Razzaq Al-Balkhi. Ni orang tabi'in ni. Kan, tabi'in ni adalah orang generasi yang jadi anak murid pada sahabat radhiyallahu taala. Kalau sahabat dia anak murid Nabi, dia dengan Nabi. Kalau tabi'in dia dengan sahabat. Tuan-tuan semua, generasi tabi'in ke sahabat ke tabi'in ke adalah generasi yang paling mulia lah. Generasi yang memang generasi yang comel. Itu mana yang Nabi SAW sebut. Nabi kata khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi kata sebab baik kurun aku 100 tahun. Kemudian 100 tahun yang kedua, yang ketiga pula adalah 1 tahun yang ketiga. Maknanya 300 tahun pertama itu adalah generasi yang paling comel. Sebab itu kita dapati tuan-tuan semua, kata-kata sahabat atau kata-kata generasi ni ataupun amalan dia ni antara benda yang dicatat dalam sejarah. Maknanya telah dapat dia ni comelnya dia orang, apa moleknya kata-kata dia orang dan moleknya budaya hidup dia orang dan sebagainya. Saya nak ambil satu kata-kata daripada Abu Bakar Ar-Razzaq Al-Balkhi. Tuan-tuan semua, dia buat perumpamaan lah. Satu perumpamaan ni comel bagi saya rasa. Dia kata syahrul Rajab syahrul zar'in wa syahrul Sya'ban syahrul saqyin liz-zar'i wa syahrul Ramadan syahrul hasadi az-zar'i. Kata dia bulan Rajab adalah bulan kita nan ni. Tak, bulan Rajab ni bulan kita nan ni. Dan bulan Sya'ban adalah bulan kita jiru. Kemudian bulan Ramadan kata dia bulan kita ambil hasil kata dia. Cuba tengok tertib yang dia susun. Sebab itulah ulama dulu sebelum 2-3 bulan sebelum sampai Ramadan memang dia agama lah. Dia mula hidup dengan dia mula panah balik dia kuatkan ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebelum kita dapat habuai pada bulan Ramadan memang kita kena jiruh molek lah. Bukan macam itulah bulan Syaban. Dan Rajab kata dia bulan kita nane, Syaban bulan kita jiruh, kemudian Ramadan bulan kita menuai ataupun kita dapat hasil. Kan? Kemudian di sana ada satu orang lagi dia buat perumpamaan. Kata dia masalu syahri Rajab karrihi wa masalu syahri Sya'ban masal al-ghaim wa masalu Ramadan masal matar. Kata dia perumpamaan bulan Rajab ni seperti mana angin lah kata dia. Bulan Rajab dia ibarat macam angin. Kemudian bulan Sya'ban tu memang awal anak tu hujan gelap dah tu. Tak ada angin mai. Kemudian tu anak tu hujan lah. Awan kupu awan apa semua. Kemudian kata dia bulan Ramadan lah bulan seperti mana hujan lah. Ibarat macam itulah. Anak ceritanya tuan-tuan semua itulah nak cerita bagaimana nilai besarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala 2-3 bulan. Sebab itulah setengah-setengah daripada orang dulu dia menamakan bulan Syaban bulan qurra dia panggil, bulan orang baca Quran.
Tak. Ada setengah-setengah orang dulu dia letak mana bulan Syaban ni sebagai persiapan, kemudian bulan Ramadan dia letak bulan Syaban sebagai bulan orang baca Quran atau pada panggil Syahrul Qurra. Sebab tu setengah-setengah orang dulu, contohnya satu orang nama dia Habib bin Abi Thabit. Kalau mengikut riwayat mengatakan iza dakhala Syaban aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qira'atil Quran. Dia ni Habib bin Abi Thabit ni bila siapa saja bulan Syaban dia mula tutup kedai dia dah. Dia orang nego boleh jadilah. Kemudian dia bagi tumpuan kepada baca Al-Quran Karim. Kita tak semesti tutup kedai lah, tapi yang penting kita cuba cakna lebih sikit kepada Al-Quran untuk sambut maknanya apa dia ni, untuk sambut dia ni bulan turun Quran iaitu bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, bulan Syaban ni gapo yang ulama dia bincang, sepatutnya kita jadikan Ramadan ni bulan kita buat persiapan lah ataupun kerusuh katakanlah. Yang kita nak bina kepakaran kita ni tuan-tuan semua, di sana perlu pada kerusuh, perlu gapo lah. Sebab itulah ulama dia kata kalau sepatutnya kita jadi bulan Syaban bulan kita buat persiapan lah. Antara persiapan yang perlu ialah persiapan kerohanian. Ini antara benda yang kita macam saya sebut tadilah, maknanya kita kena kena latihan dan sebagainya. Maka di antara benda yang dibincang oleh ulama ialah di antara latihan yang paling comel sekali ialah pada bulan Syaban ialah latihan dari segi kerohanian. Gapo tu semua kerohanian ni antaranya kita doa banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala ni dia ni sapa kita pada bulan Ramadan. Antara doa yang kita selalu dengar ialah Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sapalah kepada bulan Ramadan. Ada setengah orang kadang-kadang tuan-tuan semua. Setengah-setengah kadang-kadang tak ada Ramadan macam dia, tak ada dah. Kalau ke mana? Ada setengah orang kadang-kadang sehari sebelum Ramadan meninggal, tak ada bulan Ramadan. Ada setengah kadang-kadang 2-3 minit sebelum harinya Ramadan meninggal dunia. Makna dia tak ada nak kecak pada keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Sebenarnya kita belajar pada minggu lepas bagaimana satu orang tadi tuan semua minggu lepas, di mana orang itu dia masuk syurga lebih awal daripada orang mati syahid. Di antaranya dia boleh puasa sebulan. Kita bincang pada minggu lepas antara perangai dia adalah Allah Taala panjang umur dia dengan satu bulan menjalani ibadat puasa. Yang kata lain tuan semua banyak benar tu istimewa tu dalam Ramadan. Sebenarnya yang kita dengar semua lah, antaranya ialah Lailatul Qadar. Satu malam yang kita buat sama dengan 83 tahun lebih kita ibadat pada bulan lain. Itu Lailatul Qadar saja. Sebelum kita bincang Quran lagi, sebelum kita bincang semalam tarawih lagi, sebelum kita bincang bagi infak pada orang lain lagi, pada bulan Ramadan kita besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah makna kita minta kalau boleh Allah Taala dia ni panjang lagi umur kita, makna Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sapalah hamba ni pada bulan Ramadan, sama boleh puasa, sama boleh beribadat lagi. Itu antara benda yang perlu kita doa. Yang kedua, amalan Qurani yang bulan Ramadan tentu semua yang perlu kita bina, yang perlu kita kemah ialah amalan baca Quran. Seperti mana yang yang kita bincang tadilah. Bagaimana orang dulu start daripada bulan Syaban dia bagi tumpuan dah kepada Al-Quran Karim. Ini antara dia panggil apa? Dia panggil persiapan rohani. Yang ketiga, persiapan rohani tentu semua ialah puasa, banyak puasa lah. Itu mana Nabi ajar kita. Kita start dah tentu semua kita puasa lah ni. Puasa bulan Syaban ni makna kita perbanyakkan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan lain lah zikir dan sebagainya. Ini kita panggil persiapan kerohanian yang sepatut berlaku dalam kehidupan kita lah bila kita sapa bulan Syaban ni, supaya kita masuk bulan Ramadan tuan-tuan semua dalam keadaan kita dah ready dah, sebab kita dah latih, kita dah bersedia dan sebagainya. Sebab kalau nak mula selalu payah juga, hamba nak tak baca Quran lagi, nak start bulan Ramadan katakanlah, boleh jadi sampai Ramadan mari kau tu ni kadang-kadang tak jadi budaya lagi. Apabila kata start bulan Syaban jadi budaya, dah semaya buka puasa, maka insya-Allah bulan Ramadan dia kau mudah lagi. Syaitan pun dibelenggu oleh Allah SWT. Kemudahan banyak yang Allah Taala bagi kepada kita. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan semua, antara persiapan lah panggil persiapan ilmu dia panggil. Sebab tu bulan Ramadan ni kita kena buat kajian sikitlah, ngaji bab Ramadan kata panggil dah. Lah ni pun setengah-setengah masjid dia start dah. Start daripada sebulan tu dia ngaji bab Ramadan dah. Tapi kita lah ni kemudahan banyak tuan-tuan semua. Kemudahan bukan sekadar di masjid lah. Dalam YouTube, dalam di YouTube banyak dalam kita boleh dengar, dalam ceramah ke apa semua ada suara-suara. Kita cuba ambil perhatian tuan-tuan semua, kita cuba tengok supaya kita boleh reti kepada puasa. Kemudian bila kita masuk menjalani ibadat puasa, maka dalam keadaan kita dah ready, kita faham segala-galanya.
Gapo dia tuan-tuan semua yang kita kena tengok persiapan ilmu ni. Contohnya bab fiqh katakanlah. Bab fiqh masalah gapo dia ni kaedah-kaedah puasa dan sebagainya. Kemudian gapo dia ilmu di segi persiapan kerohanian. Ilmu di sebanyak perkara-perkara yang kita kena buat persiapan. Sebab dalam bab puasa ni dia bukan hanya sekadar bukan hanya sekadar persiapan di segi fiqh sajalah, halal-haram, batal puasa ke apa semua. Di sana banyak lagi amalan-amalan yang merupakan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh tiru semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani ibadat puasa. Sebab itulah bagi saya, kita bagilah tumpuan tuan-tuan semua, kita dengar orang mengajar, kita baca buku ke ataupun kita dengar dalam internet ke apa semua, bagaimana kaedah puasa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua ialah kita panggil persiapan keluarga lah. Keluarga ni kita kena ajar. Sebab tu saya rasa comel kalau kita boleh pakat sekali-sekala puasa katakanlah. Bawa anak-anak puasa boleh Syaban. Isna ke seminggu sekali ke 2 minggu sekali, dan kita dah mula start ajar dia orang. Ajar dia orang dengan beribadat kepada Allah Taala, kita ajar anak kita dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan semua satu lagi ialah persiapan, dia panggil persiapan di segi jihad. Dia panggil persiapan jihad, mana dia kita lawan. Lawan dari segi mana tuan-tuan? Katakanlah jihad mulut lidah kita. Kalau lidah kita sebelum ni memang suka kata ke orang, katakanlah tak. Lidah kita sebelum ni memang tak boleh seling sikit berdebuk salah katakanlah. Maka bulan Ramadan sepatutnya, bulan Syaban kita dah start dah kawal lidah kita. Sebab apa tuan-tuan semua, kalau bulan Ramadan ni kalau kita tak kawal lidah kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan makna puasa kita tak berapa sempurna mana. Kalau ke mana kan? Di antara adab kita puasa ni ialah kita kena jaga lidah kita di antaranya. Bukan sekadar jaga makanan ke apa, lidah kita kena jaga. Tapi kalau kita tak start jaga daripada tak seru ayat tuan-tuan semua, nak juruh ni masa tu dia tak mari, dia akan keluar pengasar. Kalau ke mana? Kalau hanya sekadar buat-buat dia tak mari. Macam saya sebut kepada pelajar-pelajar orang pondok, mungkin dia orang jatuh, dia buat-buat dia akan keluar jatuh kalau ke mana? Kalau ke mana? Bah mari mula-mula taksi kokoh pun taksi tak mari jadilah sekali jadi taksi keluar habis asal je gitu. Kalau ke mana? Anjing mari mula-mula cih kau dulu dah, tapi kau dekat ke dia lah sekali jadi kuat suara dia. Nak cerita barang buat-buat dia cerita jadi manalah. Begitulah terus mula puasa ni, kalau jenis mulut lepas tu katakanlah, kalau tak start bina dia jihad mujahadah daripada bulan Syaban ni susah juga nak mari sekaligus tu. Kalau ke mana? Itulah dalam Islam dia ajar sangat supaya kita boleh kita puasa dan antara benda kita jaga ialah kita jihad lidah kita. Kita jaga lidah kita. Kemudian mata kita begitu juga. Kadang-kadang mata kita ni memang dia memang degi belaka tambah-tambah dunia lah ni. Sebab itulah kita pun jaga. Kemudian segala-galanya anggota kita lah. Kita nak supaya kita masuk bulan puasa ni, kita siap belaka dah anggota kita, maknanya kita telah buat persiapan untuk tunduk kepada segala arahan Allah Subhanahu wa taala. Mata kita tidak akan tengok kecuali barang molek. Lidah kita tak cakap kecuali barang molek. Kemudian dia telinga kita pun tak dengar tak dengar kecuali barang-barang molek dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua persiapan yang kita rasa penting sangat supaya kita sambut Ramadan dalam keadaan kita dirahmati dan benar-benar kita diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bimbang kadang-kadang apabila puasa ni dia ada dua kemungkinan. Sama ada puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ramai orang yang tak makan tak minum dan tak setubuh sebagainya perkara yang membatalkan puasa. Tapi kadang-kadang benda lain banyak perkara yang boleh menyebabkan puasa dia tidak sempurna. Siapa maknanya dikatakan kam min saimin laisa lahu min siyam illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak boleh ke apa satu, yang bolehnya adalah lapar dan dahaga saja. Itulah tentu semua yang pandai kita bimbing sekali. Sebab itulah kita diajar di mana Nabi bina diri dia persiapan yang begitu rapi pada bulan Syaban sebelum menyambut ketibaan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah saya rasa tuan-tuan semua di antara perkara yang saya nak sebut pada pagi ini. Maka sama-samalah kita ambil kesempatan tuan-tuan semua, Syaban yang masih ada lagi ni, sama-samalah kita budaya hidup kita dengan budaya yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh puasa lebih sikit kalau banding benda lain. Kemudian kita mendekati Quran lebih sikit kalau banding dengan bulan-bulan lain dan sebagainya. Ini adalah persiapan yang ni sebagai mukadimah, persiapan awal untuk kita menyambut tetamu agung daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu tetamu Ramadan al-Mubarak,
Ramadan yang penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat itulah tuan-tuan semua untuk pagi ini. Moga-moga apa yang kita baca, yang kita bincang pada pagi ini, insya-Allah bagi manfaat kepada kita, dan kita mengharap insya-Allah Allah Taala bagi taufik kita, mudahkan kita untuk bina amal kita sepanjang bulan Syaban sebagai persiapan untuk menuju kepada Ramadan yang dirahmati, yang diberkati oleh Allah SWT. Masyarakat itulah yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم رحمتك نرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.